Nurjannah Muhammad Dimyati berusia 29 tahun. Keadaan dirinya kini hampir sebulan dalam keadaan separa koma setelah mengalami kemalangan pada September lalu. Dia sekadar mampu menggerakkan mata dan kepala. Penderitaan yang dilaluinya hanya Tuhan yang tahu. Tanjung Karang, Selangor. Tidak jauh dari pekan Tanjung Karang ini, terletaknya hamparan sawah padi yang terbentang luas. Di pinggir sawah ini terletak kampung sawah sempadan yang rata-rata penduduknya ialah pesawah dan bekerja kampung. Keluarga Nurjannah, generasi ketiga yang telah menetap di sini. Tinggal bersama suaminya Nizam Aradin, 44 tahun, bersama 3 orang anak mereka. Inilah syurga baginya. Mendengar hilai tawa anak-anak sudah cukup membahagiakan. Namun kehidupannya diuji dengan musibah yang tidak diduga. Masa tu 25 hari bulan 9, dia dan dengan anak pergi pekan Tanjung Karang nak beli barang. Lepas tu tiba-tiba kemalangan. Dia mengalami kecederaan teruk lah pada kepala. Lepas tu pada dada, paru-paru. Sampai sekarang lah dia tak boleh nak gerak. Kemalangan dirempuh babi hutan ketika menunggang motosikal telah membuatkan Nurjannah cedera parah dan keadaannya kritikal kerana pendarahan dalam kepala. Selama sebulan ini, dia terlantar dan menghitung hari untuk kembali sembuh. Tiada suara mampu diungkap dan ingatannya seperti hilang dari memori. Rutin harian seperti menyedut mukus ini perlu dilakukan setiap pagi sebelum Nurjannah diberi makan dan ubat. Lehernya ditebuk untuk proses pembuangan mukus dan untuk menyalurkan susu sebagai makanannya. Pagi kita dalam pukul 8 pagi kena siapkan dia lah. Pertama sekali sedut kahak. Lepas tu kita buat bancuh susu. Lepas bancuh susu kita buatkan inilah ubat. Lepas tu nanti dalam pukul 9 macam tu kita bersihkan badan dia. Kini Nurjannah hanya bergantung kepada pengambilan susu. Tiada makanan lain yang boleh diberikan kepadanya. Keperluan untuk susu yang berkualiti tinggi, kos untuk membelinya agak mahal. Nurjannah juga memerlukan lampin pakai buang dan keadaannya yang terlantar seperti ini memerlukan cadar rawatan harus kerap ditukar ganti. Hasil daripada tunjuk ajar pihak hospital, Nizam sudah arif untuk menguruskan isterinya di rumah. Segalanya dilakukan dengan teliti. Amat sukar baginya untuk menguruskan anak-anak yang masih kecil ketika Nurjannah ditempatkan di hospital selama 2 minggu selepas kemalangan tempoh hari. Setiap sukatan susu dan ubat perlu diberikan dengan mengikut jadual waktu yang telah diberikan. Nizam bertekad untuk menempuh dugaan ini dengan tenang. Segala urusan keluarga dan anak-anak dipikul dengan rasa kasih sebagai seorang ayah dan suami. Nizam menyimpan 1000 harapan agar isterinya segera sembuh, namun dia akur dengan takdir yang telah ditentukan ini. Agak pun banyak juga susunya aja. Satu tin tu rasanya ada RM100 buat harganya. Ini sekarang bergantung pada ubat-ubatan dari hospital lagi lah. Kalau dah habis nanti kita kena beli sendiri lah.
Ubatnya kalau pagi kena makan semua tu. Ubat cairkan kahak dengan ubat-ubatan daripada hospital pun lebih kurang 10 juga lah. Kena makan sekaligus kalau pagi. Tapi kalau ada pukul 4 sekali, lepas tu ada yang pukul 12 malam pun sekali. Selepas mendirikan rumah tangga hampir 11 tahun lalu, Nurjannah dan suami dikurniakan 3 orang anak. Muhammad Naufal, 9 tahun, anak sulung pasangan ini, dan ketika kemalangan berlaku, dia ada bersama ibunya menunggang motosikal. Syukur, dia hanya cedera ringan sahaja. Anak kedua pula Nur Nafisah Maisarah, 7 tahun, bersekolah dalam darjah 1 di sekolah yang sama dengan abangnya, di Sekolah Kebangsaan Batu Sembilan, Jalan Bomba, Tanjung Karang. Dan yang bongsu, Muhammad Nadim Shah, 3 tahun. Diorang ni cenderung kepada ni lah, macam kadang melukis, dia macam bersukan, macam tu aja lah. Macam ni lah rutin harian diorang. Kadang macam ni lah main, nanti ada kalanya macam sedih juga tengok mak diorang macam ni. Bagi mencari pendapatan keluarga, Nizam berniaga di gerai hadapan rumahnya secara kecil-kecilan. Rutin hariannya ini hanya dapat dilakukan selepas dia selesai menguruskan Nurjannah dan anak-anak. Lokasi gerainya yang bersebelahan dengan kawasan permainan ini amat strategik kerana menjadi tumpuan anak-anak di kampung ini bermain. Gerai yang didirikannya sendiri ini dapatlah juga Nizam mencari rezeki dengan menjual minuman dan makanan ringan. Antara menu yang ada disediakan ialah seperti sausage goreng dan ayam goreng berempah. Semuanya dijual dengan harga RM1 sahaja. Bagi Nizam, tiada yang mustahil sekiranya niat dan usaha dilakukan dengan ikhlas dan jujur. Inilah yang dipegang olehnya dan dia amat bersyukur mendapat rezeki yang tidak seberapa ini. Di benak hatinya masih mencari-cari sekiranya ada peluang untuk menambah rezeki yang lain demi menampung kos rawatan dan keperluan isterinya. Sementara ni kena berniaga lah tepi rumah yang terdekat saja. Tak boleh dah pergi jauh-jauh. Kalau macam inilah ni buat gerai-gerai macam ni. Buka petang aja lah. Pukul 3 petang sampai pukul 7. Demi menambah pendapatan keluarga, Nizam mempunyai sedikit pengalaman melakukan kerja-kerja kimpalan besi. Pengalaman bekerja sebagai pengimpal besi di suatu ketika dahulu amat membantu Nizam kini untuk mendapatkan tempahan daripada penduduk setempat. Kebanyakan tempahan yang diterimanya ialah seperti membuat pagar dan pengubah suaian rumah. Kerja-kerja ini dilakukan bersebelahan rumahnya supaya dalam masa yang sama Nizam dapat memantau isteri dan anak-anaknya di rumah. Bagi satu-satu tempahan, Nizam boleh menyiapkannya dalam masa seminggu sehingga sebulan, bergantung kepada saiz dan bahan yang digunakan. Segala peralatan yang digunakan juga menggunakan alat yang berkualiti tinggi supaya hasil kerjanya terhasil dengan baik. Tak banyak. Ini pun besi pun kadang-kadang aja. Ini yang tetap ini ajalah warung. Kadang-kadang bolehlah dalam tak sampailah 1,000. Paling banyak pun 900, 700 lah macam tu. Rafidah Kinon, pesara jururawat yang kini berkhidmat sebagai sukarelawan di kampung ini. Selalu juga Rafidah datang untuk memantau keadaan dan tahap kesihatan Nurjannah.
Berpengalaman lebih 20 tahun bertugas sebagai jururawat di sebuah hospital tempatan, dia gembira kerana masih dapat menyumbangkan hikmat kepada masyarakat setempat. Nurjanah juga mempunyai penyakit kencing manis. Sejak kemalangan, peratusan kandungan gula dalam darahnya semakin tinggi. Setiap hari, darahnya perlu diperiksa bagi memastikan dos ubat yang diberikan mencukupi. Sekiranya bacaan gula terlalu tinggi, suntikan insulin perlu diberikan. Setakat saya merawat ni, sejak yang dia balik, banyaklah dah improvementnya. Dia dah ada respon. Yang sebelum ni, masa saya datang tu dia langsung tak ada respon. Alhamdulillah, dia dah boleh angkat tangan dia. Dan bila kita tanya dia, dia dah sama ada apa? Dia ada respon lah. Macam mengangguk, menggeling. Itu sangat baguslah untuk sakit yang seperti dia yang sebelum ni memang tak boleh apa-apa. Sokongan emosi yang paling bagus daripada keluarga dia, suami dia, anak-anaknya, dia akan membantu dalam proses penyembuhan dia. Kena reda aje lah. Habis bukan kita minta benda ni terjadi kan. Kalau dah terjadi macam ni pun kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Apa yang penting kita kena inilah rawat dia lah sampai sembuh. Syarikat Faiza Sendirian Berhad selaku penaja utama program Bersamamu turut memberi sumbangan kepada keluarga Nizam. Barangan keperluan runcit seperti kicap, bihun, tepung, rempah ratus ada disediakan. Bagi makanan berbentuk segera, bihun tom yam dan sup merupakan antara produk yang diberikan. Paling utama ialah bubur herba dan beras Faiza yang mengandungi kadar gula yang rendah sesuai bagi Nurjanah yang mengalami penyakit kencing manis apabila dia dibenarkan mengambil makanan berbentuk pepecel nanti. Sejak Nurjanah sakit, Nizam yang harus menyediakan makanan untuk anak-anak. Menu makan tengah hari ini, Nizam menyediakan ayam goreng dengan menggunakan rempah Faiza. Dia tahu ini antara hidangan kegemaran anak-anaknya. Tenang dalam menguruskan segala perkara yang dilakukan, Nizam cuba untuk memberikan anak-anak kehidupan yang sama seperti Nurjanah sihat dahulu. Namun dia tahu, anak-anaknya merindui masakan air tangan ibunya. Makan minum saya lah yang masak buat semua. Nak hantar pergi sekolah nanti pun saya juga. Misal sekarang ni musim cuti, senang sikit lah. Tak sekolah kan. Atas permintaan anak-anak, tambahan menu untuk hari ini ialah bihun sup Faiza. Sememangnya produk makanan segera sebegini menjadi kegemaran kanak-kanak. Dalam kesibukan menguruskan keluarga, Nizam berasa terhibur melayani karenah anak-anaknya. Sememangnya, anugerah ini amat besar erti baginya. Sibuk bersama di dapur, anak-anak yang seakan mengerti keadaan yang dilalui, mereka turut sama membantu untuk menyediakan segala keperluan sebelum makan. Sederhana, namun bagi mereka, rezeki yang dinikmati ini sudah cukup untuk membuka selera. Naufal, Maisarah dan Nadim. Anak-anak ini tidak pernah cerewet dalam apa jua keadaan.
dalam memberikan yang terbaik buat anak-anak, jauh di sudut hati Nizam, dia berasa sedih dengan keadaan Nurjannah yang terlantar sakit. Bersamamu pada kali ini mendekati kisah keluarga Nurjannah yang tinggal di Tanjung Karang, Selangor. Kemalangan menyebabkan Nurjannah kini hanya terlantar. Keadaan kesihatannya yang kritikal ini mendapat perhatian daripada sebuah badan NGO yang ingin menghulurkan bantuan untuk Nurjannah dan keluarga. Hadir bersama Wakil Penduduk Kampung Chais Haji Syukur selaku Ketua Kampung. Assalamualaikum. Salam. Ini ada sumbangan daripada Hospital Anur lah. Sebetulnya keluarga Nurjannah ni memang berasal daripada kampung ni lah, daripada kampung Blok A. Dan si Nurjannah ni pun dilahirkan di Blok A jugalah, Blok A Tanah Lesen. Memang kita satu kampung dan satu karya lah kawasan ini. Kehadiran wakil dari Dana Rahmah, Ustaz Muhammad Nur Wafi Muhammad Nasir disambut mesra oleh Nizam. Dia tidak menyangka ada yang sudi datang dari jauh untuk membantu keluarganya. Sumbangan sebuah katil hospital yang telah diwakafkan ini diberikan supaya Nurjannah dapat menjalani proses penyembuhan dengan selesa. Ini akan memudahkan lagi untuk proses rawatan dan pengurusan pembersihan diri. Katil yang mudah aras ini amat membantu bagi melatih Nurjannah untuk mula bangun dan duduk nanti. Keadaannya yang terbaring mendatar terlalu lama boleh memberi kesan kepada bahagian belakangnya. Alhamdulillah pada hari ini kita sampai ke tempat ini di Tanjung Karang untuk menyerahkan bantuan katil wakaf kepada keluarga Puan Jannah. Dan ini adalah sebahagian daripada program yang kita anjurkan untuk kita menyantuni golongan-golongan yang kurang berkemampuan yang memerlukan keperluan perubatan ini ketika mana beliau berada di rumah. Seperti ibu bapa yang lain, Nizam turut mengambil berat dari segi pendidikan anak-anaknya. Setiap malam, dia membantu mereka mengulang kaji dan memberi sedikit tunjuk ajar. Bagi Nizam, ilmu dan pengetahuan perlu dididik dari awal, walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Keadaan yang serba kekurangan bukanlah penghalang untuk menuntut ilmu, walaupun di kala ini sekolah ditutup untuk tempoh yang agak lama akibat pandemik COVID-19. Nizam merasakan inilah peluang yang terbaik untuk dia mendekati anak-anak, memberi nasihat dan menyelami isi hati mereka. Baginya, sikap berdikari dan ingin tahu perlu ada dalam jiwa anak-anak kerana dia ingin melihat anak-anaknya berjaya pada suatu hari nanti. Kita pertama sekali sabarlah. Sabar, reda dengan kita kena usahalah rawat sampailah sembuh. Tak boleh nak berputus asa. Pasrah menerima takdir yang ditentukan. Nizam keluarga terus tabah menempuh kehidupan bagi hari-hari yang mendatang. Semangat yang kuat dan sokongan keluarga pasti akan membantu Nurjannah untuk sembuh pada suatu hari nanti. Harapan beserta doa daripada suami dan anak-anak pastinya akan mengembalikan memori yang kini telah tiada dalam ingatannya. Terus hulurkan tangan, ringankan beban.